Menyingkap rahsia mukattaat, kerangka terstruktur untuk memahami makna mendalam Al-Quran. Sistem aksiomatik Al-Quran adalah kerangka asas dalam perundangan Islam yang menghasilkan prinsip dan hukum daripada sumber utama dan sekunder undang-undang Islam. Komponen yang Anda sebutkan, Quran, hadis, ijma' dan qiyas, adalah sumber utama teori perundangan Islam, usul al-fiqh. Berikut adalah huraian ringkas setiap satu. Quran. Al-Quran adalah sumber utama dan paling berautoriti dalam undang-undang Islam. Ia dianggap sebagai kata-kata Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memberikan prinsip umum, panduan moral dan hukum khusus mengenai pelbagai aspek kehidupan. Hadis, al-hadith. Hadis merujuk ke perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad yang direkodkan. Ia berfungsi sebagai sumber undang-undang sekunder dan memberikan penjelasan terperinci dan aplikasi praktikal prinsip Al-Quran. Kesahihan hadis ditentukan melalui kajian ilmiah yang ketat, contohnya rantaian perawi dan analisis kandungan. Ijma', al-ijma'. Ijma' merujuk kepada konsensus ulama Islam mengenai isu perundangan tertentu. Ia berdasarkan idea bahawa persetujuan kolektif ulama yang berpengetahuan dalam tempoh masa tertentu mengenai perkara yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran atau hadis membawa autoriti. Ijma' memastikan perpaduan dan kesinambungan dalam perundangan Islam. Qiyas, al-qiyas. Qiyas adalah penaakulan analogi di mana ulama menghasilkan hukum untuk isu baru atau yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan membandingkannya dengan situasi serupa yang dibahas dalam Al-Quran atau hadis. Ia melibatkan mengenal pasti sebab asas yang sama, ilah, dan menerapkan hukum yang sama untuk kes baru. Bersama-sama, keempat-empat sumber ini membentuk asas sistem aksiomatik Al-Quran yang membimbing umat Islam dalam memahami dan melaksanakan undang-undang Islam. Sistem ini memastikan bahawa perundangan Islam kekal dinamik, mudah disesuaikan, dan berakar pada panduan ilahi sambil menangani isu-isu kontemporari. Konsep sistem aksiomatik Al-Quran merujuk kepada penggunaan logik formal, linguistik komputasi, dan metodologi berasaskan ontologi untuk menganalisis dan menafsirkan teks Al-Quran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengekstrak pengetahuan terstruktur, mewujudkan hubungan antara konsep, dan mencipta kerangka sistematik untuk memahami makna dan tema Al-Quran. Berikut adalah penerokaan topik ini berdasarkan hasil carian. Muqattat huruf terputus adalah kombinasi huruf unik yang muncul di awal 29 surah dalam Al-Quran. Sebanyak 12 set muqattaat ini telah menarik minat para ulama selama berabad-abad lamanya kerana sifatnya yang misteri dan makna yang mendalam. Buku ini mencadangkan kerangka terstruktur untuk menganalisis muqattaat, menggabungkan metodologi numerik, linguistik dan simbolik untuk mengungkap makna yang lebih mendalam. Dengan memformalkan 14 set ini ke dalam kerangka komputasi dan ontologi, kajian ini menjembatani kesarjanaan Islam tradisional dengan paradigma saintifik dan komputasi moden, memastikan kerelevanan Al-Quran di era digital. Pengenalan Al-Quran sebagai teks keagamaan utama Islam disanjung kerana keindahan bahasanya, kedalaman teologi, dan makna yang berlapis-lapis. Antara ciri uniknya ialah muqattaat, kombinasi huruf terputus yang muncul di awal 29 surah. Sebanyak 14 set huruf ini telah menjadi subjek perbahasan ilmiah yang luas dengan tafsiran dari representasi simbolik hingga kod numerik. Buku ini memperkenalkan kerangka terstruktur untuk menganalisis muqattaat, memanfaatkan alat komputasi moden untuk meneroka signifikansi numerik, linguistik dan simboliknya. Objektif utama buku ini adalah untuk membangunkan kerangka komputasi untuk menganalisis 14 set muqattaat menggunakan kaedah numerik, linguistik dan simbolik. Untuk mencipta ontologi Al-Quran yang memformalkan muqattaat dan hubungannya dengan konsep Al-Quran. Untuk menjembatani kesarjanaan Islam tradisional dengan paradigma saintifik dan komputasi moden, memastikan kerelevanan Al-Quran di era digital. Metodologi kerangka yang dicadangkan terdiri daripada langkah-langkah berikut. Analisis numerik. Gematria, mengira nilai numerik muqattaat menggunakan sistem abjad. Akar digital, mengira akar digital nilai gematria untuk mengenal pasti corak numerik. Contoh, untuk alif lam mim, elem, nilai gematria ialah C1 dan akar digital ialah 8. Analisis linguistik fonetik, menganalisis sebutan muqattaat dan impak ritmanya terhadap bacaan Al-Quran. Semantik, mengenal pasti hubungan tematik antara muqattaat dan surah yang diperkenalkannya. Contoh, Yasin memperkenalkan tema kebangkitan dan kuasa ilahi dalam surah 36.
Analisis simbolik tafsiran teologi memetakan huruf kepada sifat atau konsep ilahi, contohnya kesatuan, lam rahmat. Tafsiran mistik meneroka makna esoterik seperti hubungan dengan 99 nama Allah. Contoh, melambangkan nafas kehidupan dan rezeki ilahi. Pembangunan ontologi definisi konsep mendefinisikan setiap mukataat sebagai konsep dengan atribut seperti nilai gematria, akar digital, dan signifikansi tematik. Pemetaan hubungan menghubungkan mukataat dengan konsep Al-Quran yang berkaitan, contohnya Alif Lam Mim panduan ilahi. Contoh entry ontologi, JSON salin, mukataat Alif Lam Mim gematria 7 akar digital 8, fonek disebut sebagai 3 huruf yang berbeza, semantik tema panduan ilahi, rahmat dan penghakiman. Teologi alif kesatuan, lahmat pengetahuan. Mistik mewakili sifat-sifat ilahi Allah. Carian semantik dan penaakulan. Pertanyaan menggunakan ontologi untuk mendapatkan ayat atau konsep berdasarkan mukattaat. Penaakulan menerapkan peraturan logik untuk memperoleh makna tersirat, contohnya penaakulan analogi atau konsensus. Aplikasi kerangka yang dicadangkan mempunyai beberapa aplikasi praktikal. Engine carian semantik membolehkan pengguna mencari ayat Al-Quran berdasarkan makna dan bukannya kata kunci. Alat pendidikan memudahkan pembelajaran kendiri dan hafalan Al-Quran melalui alat interaktif. Penyelidikan antara disiplin menjembatani teologi, linguistik dan sains komputer untuk meneroka pandangan baru dalam kajian Al-Quran. Cabaran kompleksiti linguistik, makna Al-Quran yang kaya dan berlapis-lapis memerlukan model komputasi yang canggih. Kekurangan sumber yang komprehensif untuk linguistik komputasi bahasa Arab menghalang pembangunan sistem yang mantap. Pemeliharaan makna memastikan bahawa sistem automatik tidak mengubah makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah kebimbangan kritikal. Arah masa depan, memperluas sumber komputasi, membangunkan model yang lebih tepat dan memperluas sumber bahasa Arab. Kerjasama antara disiplin, memupuk kerjasama antara ahli linguistik komputasi dan ulama Islam. Integrasi dengan AI, meneroka penggunaan kecerdasan buatan dan pelajaran mesin untuk meningkatkan analisis Al-Quran. Kesimpulan, sebanyak 14 set mukattaat menawarkan kerangka terstruktur untuk memahami makna mendalam Al-Quran melalui signifikansi numerik, linguistik, dan simboliknya. Dengan menggabungkan penafsiran tradisional dengan alat komputasi moden, kerangka ini menjembatani jurang antara kesarjanaan Islam klasik dan paradigma saintifik kontemporari. Ia bukan sahaja memelihara kebijaksanaan abadi Al-Quran, tetapi juga menonjolkan kerelevanannya dengan kemajuan intelektual dan teknologi moden. Kajian ini merupakan sumbangan penting kepada bidang kajian Al-Quran, membuka jalan bagi pendekatan inovatif untuk mengkaji dan mendalami ajarannya. Buku ini memberikan gambaran keseluruhan yang komprehensif tentang kerangka yang dicadangkan, menonjolkan asas teori, metodologi, aplikasi, dan cabarannya. Ia berfungsi sebagai asas untuk penyelidikan dan pembangunan selanjutnya dalam bidang yang baru muncul ini. Tajuk buku yang dihuraikan dengan justifikasi. Tajuk cadangan. Menyingkap rahsia mukattaat, kerangka terstruktur untuk memahami makna mendalam Al-Quran melalui analisis numerik, linguistik, dan simbolik. Mengapa tajuk ini? Menyingkap rahsia mukattaat. Mengapa? Istilah menyingkap rahsia mencadangkan usaha untuk mendedahkan makna tersembunyi yang selaras dengan matlamat buku untuk membongkar misteri mukattaat. Ia merangkum inti parti misi buku untuk meneroka kombinasi huruf yang penuh teka ini. Justifikasi. Mukattaat telah lama menjadi subjek yang menarik dan diperdebatkan. Dengan membingkaikan buku ini sebagai panduan untuk menyingkap rahsia mereka, ia menarik minat pembaca yang berminat dengan kesarjanaan Islam tradisional dan analisis komputasi moden. Kerangka terstruktur. Mengapa? Frasa ini menekankan pendekatan sistematik dan teratur yang diambil oleh buku ini untuk menganalisis mukattaat. Ia meyakinkan pembaca bahawa kandungannya metodis dan berasaskan metodologi yang jelas. Justifikasi. Buku ini memperkenalkan kerangka terstruktur yang menggabungkan analisis numerik, linguistik, dan simbolik, menjadikannya mudah diakses oleh para ulama, penyelidik, dan pembaca umum. Memahami makna mendalam Al-Quran. Mengapa? Ini menonjolkan matlamat utama buku untuk memberikan pandai mendalam tentang ajaran Al-Quran melalui lensa mukattaat. Justifikasi. Al-Quran adalah teks yang berlapis-lapis, dan mukattaat berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami kebijaksanaan yang mendalam. Frasa ini menarik minat pembaca yang mencari hubungan yang lebih mendalam dengan Al-Quran. Melalui analisis numerik, linguistik, dan simbolik,
Mengapa? Ini menyatakan metodologi yang digunakan dalam buku ini menjelaskan bahwa analisisnya komprehensif dan antara disiplin. Justifikasi. Dengan menguraikan analisis kepada dimensi numerik, linguistik, berasas teologi, dan mistik, buku ini memenuhi keperluan khalayak yang luas, termasuk ahli matematik, ahli linguistik, ahli teologi, dan pencari kerohanian. Pilihan tajuk alternatif, Muqatta'at terungkap, panduan lengkap untuk huruf misteri Al-Quran. Mengapa? Tajuk ini menekankan sifat misteri Muqatta'at dan meletakkan buku ini sebagai panduan untuk memahaminya. Justifikasi. Ia menarik minat pembaca yang ingin tahu tentang ciri unik Al-Quran dan menginginkan penjelasan yang jelas dan mudah difahami. Dari misteri ke makna, meneroka Muqatta'at Al-Quran melalui sains dan kerohanian. Mengapa? Tajuk ini menonjolkan fokus ganda pada pendekatan saintifik dan kerohanian teologi. Justifikasi, ia menarik minat pembaca yang berminat dengan persilangan sains dan agama, serta mereka yang mencari pemahaman holistik tentang Al-Quran. Kod tersembunyi Al-Quran perjalanan melalui Muqatta'at. Mengapa? Tajuk ini membangkitkan rasa penemuan dan pengembaraan, membingkaikan buku ini sebagai penerokaan dimensi tersembunyi Al-Quran. Justifikasi. Ia menarik minat pembaca yang gemar naratif penyiasatan dan tertarik dengan idea untuk mendapatkan kebenaran tersembunyi. Justifikasi tajuk akhir. Tajuk yang dicadangkan menyingkap rahsia Muqatta'at, kerangka terstruktur untuk memahami makna mendalam Al-Quran melalui analisis numerik, linguistik, dan simbolik. Dipilih kerana menyatakan dengan jelas fokus buku pada Muqatta'at, menonjolkan pendekatan yang terstruktur dan antara disiplin, menarik minat khalayak yang luas, termasuk ulama, penyelidik, dan pembaca umum, menekankan matlamat untuk mendedahkan makna yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Tajuk ini memastikan bahawa buku ini menonjol sebagai sumbangan yang komprehensif dan inovatif kepada kajian Al-Quran, menjembatani tradisi dan kemodenan dengan cara yang mudah diakses dan ketat dari segi intelektual. Jika anda memerlukan penambahbaikan lanjut atau pilihan tambahan, sila beritahu. Abstrak Muqatta' huruf-huruf terputus adalah kombinasi huruf unik yang muncul di awal 29 surah dalam Al-Quran. Sebanyak 14 set Muqatta'at ini telah menarik minat para ulama selama berabad-abad lamanya kerana sifatnya yang misteri dan makna yang mendalam. Buku ini menyingkap rahsia Muqatta'at, kerangka terstruktur untuk memahami makna mendalam Al-Quran melalui analisis numerik, linguistik, dan simbolik, mencadangkan kerangka terstruktur untuk menganalisis Muqatta'at, menggabungkan metodologi numerik, linguistik, dan simbolik untuk mengungkap makna yang lebih mendalam. Dengan memformalkan 14 set ini ke dalam kerangka komputasi dan ontologi, kajian ini menjembatani kesarjanaan Islam tradisional dengan paradigma saintifik dan komputasi moden, memastikan kerelevanan Al-Quran di era digital. Buku ini meneroka corak numerik Muqatta'at menggunakan gematria dan akar digital, menganalisis ciri linguistiknya melalui fonetik dan semantik, dan menafsirkan signifikansi simboliknya melalui lensa teologi dan mistik. Ontologi Al-Quran yang terhasil membolehkan penaakulan semantik dan pengekstrakan pengetahuan yang canggih, memudahkan aplikasi seperti enjin carian semantik dan alat pendidikan. Buku ini merupakan sumbangan penting kepada bidang kajian Al-Quran, menawarkan pendekatan yang sistematik dan antara-disiplin untuk memahami makna mendalam Al-Quran. Ia bukan sahaja memelihara kebijaksanaan abadi Al-Quran, tetapi juga menonjolkan kerelevanannya dengan kemajuan intelektual dan teknologi moden. Dengan menyingkap rahsia Muqatta'at, kajian ini membuka jalan bagi pendekatan inovatif untuk mengkaji dan mendalami ajaran Al-Quran, menjadikan pengetahuannya mudah diakses dan bermakna di era digital. Abstrak ini memberikan gambaran ringkas tentang objektif, metodologi, dan sumbangan buku, menarik minat ulama, penyelidik, dan pembaca umum. Jika anda memerlukan penambahbaikan lanjut atau butiran tambahan, sila beritahu. Pengenalan Al-Quran sebagai teks keagamaan utama Islam jung kerana keindahan bahasanya, laman teologi dan makna yang berlapis-lapis. Antara ciri uniknya ialah Muqatta'at huruf-huruf terputus yang merupakan kombinasi huruf yang penuh teks yang muncul di awal 29 surah. Sebanyak 14 set huruf ini seperti Alif Lam Mim, Alm, Hamim, dan Yasin telah menarik minat para ulama selama berabad-abad lamanya kerana sifatnya yang misteri dan makna yang mendalam. Meskipun terdapat perdebatan ilmiah yang meluas, makna tepatnya masih belum dapat dipastikan dengan tafsiran dari representasi simbolik hingga kod numerik.
Muqatta'at bukan sekadar hiasan, ia berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami makna mendalam Al-Quran. Kehadirannya di awal surah tertentu menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, mengajak pembaca untuk meneroka hubungan yang rumit antara huruf-huruf ini dan tema surah yang diperkenalkannya. Walau bagaimanapun, kaedah tradisional penafsiran Al-Quran tafsir seringkali sukar untuk mengungkap sepenuhnya signifikansi mereka, memberi ruang untuk pendekatan inovatif yang menggabungkan kesarjanaan tradisional dengan alat komputasi moden. Buku ini menyingkap rahsia Muqatta'at, kerangka terstruktur untuk memahami makna mendalam Al-Quran melalui analisis numerik, linguistik, dan simbolik. Bertujuan untuk menangani jurang ini dengan mencadangkan kerangka terstruktur untuk menganalisis Muqatta'at. Dengan memanfaatkan metodologi numerik, linguistik, dan simbolik, kerangka ini bertujuan untuk mengungkap corak dan makna tersembunyi yang tertanam dalam kombinasi huruf ini. Buku ini menjembatani jurang antara kesarjanaan Islam klasik dan paradigma saintifik kontemporari, memastikan bahawa kebijaksanaan abadi Al-Quran kekal mudah diakses dan relevan di era digital. Objektif utama buku ini adalah untuk membangunkan kerangka komputasi untuk menganalisis 14 set Muqatta'at menggunakan kaedah numerik, linguistik, dan simbolik, untuk mencipta ontologi Al-Quran yang memformalkan Muqatta'at dan hubungannya dengan konsep Al-Quran, untuk menjembatani kesarjanaan Islam tradisional dengan paradigma saintifik dan komputasi moden, memastikan kerelevanan Al-Quran di era digital. Buku ini disusun untuk membimbing pembaca melalui penerokaan sistematik Muqatta'at. Ia bermula dengan gambaran keseluruhan signifikansi sejarah dan teologinya, diikuti dengan analisis terperinci tentang dimensi numerik, linguistik, dan simboliknya. Bab-bab terakhir membentangkan ontologi Al-Quran yang memformalkan pandangan ini ke dalam kerangka terstruktur, membolehkan aplikasi canggih seperti enjin carian semantik dan alat pendidikan. Dengan menyingkap rahsia Muqatta'at, buku ini menawarkan perspektif segar tentang makna mendalam Al-Quran, mengajak pembaca untuk mendalami ajarannya dengan cara yang baru dan inovatif. Ia adalah seruan untuk meneroka Al-Quran, bukan sahaja sebagai panduan kerohanian, tetapi juga sebagai sumber pertanyaan intelektual dan saintifik yang mendalam. Sama ada Anda seorang ulama, penyelidik, atau pembaca yang ingin tahu, buku ini menyediakan kerangka yang komprehensif dan mudah diakses untuk memahami salah satu ciri Al-Quran yang paling menarik. Pengenalan ini menyediakan latar belakang untuk buku ini, menggariskan objektif, metodologi, dan signifikansi. Ia mengajak pembaca untuk memulakan perjalanan penemuan meneroka makna mendalam Al-Quran melalui lensa Muqatta'at. Jika Anda memerlukan penjelasan lanjut atau butiran tambahan, sila beritahu. Muqatta'at, konteks sejarah dan teologi. Muqatta'at adalah salah satu ciri Al-Quran yang paling penuh teka. Kombinasi huruf ini muncul di awal 29 surah, seringkali memperkenalkan tema atau konsep utama. Meskipun kedudukannya yang penting, maksud semua subjek perdebatan ulave flanlieb dafonave. Untuk memahami sepenuhnya signifikansi mereka adalah penting untuk meneroka konteks sejarah dan tafsiran teologinya. Konteks sejarah Muqatta'at telah menjadi sebahagian daripada Al-Quran sejak wahyunya pada abad ke-7. Ia unik kepada Al-Quran tanpa persamaan langsung dalam teks keagamaan atau sastra lain. Kehadirannya telah mencetuskan pelbagai teori tentang tujuan dan maknanya. Misteri ilahi. Setengah ulama berpendapat bahawa Muqatta'at adalah misteri ilahi yang hanya diketahui oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pembaca tentang asal-usul ilahi Al-Quran dan batasan pemahaman manusia. Penanda struktur. Yang lain mencadangkan bahawa Muqatta'at berfungsi sebagai penanda struktur, membahagikan Al-Quran kepada bahagian atau menonjolkan hubungan tematik antara surah. Kod numerik. Ulama moden seperti Rashad Khalifa telah meneroka kemungkinan bahawa Muqatta'at mengandungi kod numerik seperti nombor 19 yang mungkin menunjukkan struktur matematik ilahi dalam Al-Quran. Tafsiran teologi Muqatta'at telah ditafsirkan dalam pelbagai cara dalam teologi Islam. Representasi simbolik. Ramai ulama klasik seperti Fakhruddin Al-Razi menganggap Muqatta'at sebagai representasi simbolik sifat atau konsep ilahi. Contohnya, Alif Lam Mim mungkin melambangkan kesatuan Allah, Alif, rahmat, dan Mim. Signifikansi mistik. Ulama Sufi telah mengaitkan makna esoterik kepada Muqatta'at, menganggapnya sebagai lanjutan daripada 99 nama Allah atau sebagai kunci kepada pencerahan rohani. Peranti retorik.
Sesetengah ahli linguistik berpendapat bahawa mukatta'at berfungsi sebagai peranti retorik, menarik perhatian pendengar dan menekankan kecemerlangan lisan dan sastra Al-Quran. Mukatta'at dalam kesarjanaan moden. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mukatta'at telah menarik minat baru daripada para ulama yang ingin menggunakan alat komputasi dan linguistik moden untuk kajian Al-Quran. Pendekatan antara disiplin ini telah membuka jalan baru untuk memahami signifikansi mereka. Analisis numerik. Dengan mengira gematria, nilai numerik mukatta'at, para ulama telah mengenal pasti corak dan simetri yang mungkin menunjukkan struktur matematik yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Analisis linguistik. Linguistik komputasi telah digunakan untuk menganalisis ciri fonetik dan semantik mukatta'at, memberi penerangan tentang peranannya dalam bacaan dan tafsiran Al-Quran. Pemodelan ontologi. Pembangunan ontologi Al-Quran telah membolehkan para ulama untuk memformalkan hubungan antara mukatta'at dan konsep Al-Quran, memudahkan penaklukan semantik dan pengekstrakan pengetahuan yang canggih. Keperluan untuk kerangka terstruktur. Meskipun terdapat kemajuan ini, kajian tentang mukatta'at masih berpecah belah, dengan para ulama seringkali menumpukan pada aspek individu, contohnya numerik atau linguistik, dan bukannya mengintegrasikannya ke dalam kerangka yang padu. Buku ini menangani jurang ini dengan mencadangkan kerangka terstruktur yang menggabungkan metodologi numerik, linguistik, dan simbolik untuk menganalisis mukatta'at. Dengan berbuat demikian, ia menjembatani jurang antara kesarjanaan Islam tradisional dan paradigma saintifik moden, menawarkan pendekatan yang komprehensif dan antara disiplin untuk memahami makna dalam Al-Quran. Signifikansi mukatta'at. Mukatta'at adalah lebih daripada sekadar kombinasi huruf. Ia adalah pintu masuk untuk memahami kebijaksanaan mendalam Al-Quran. Dengan menyingkap maknanya, kita mendapat pandangan tentang reka bentuk ilahi Al-Quran, keindahan bahasanya, dan kerelevanannya yang abadi. Buku ini mengajak pembaca untuk meneroka mukatta'at bukan sahaja sebagai subjek pertanyaan ilmiah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi kerohanian dan intelektual. Bab ini memberikan asas sejarah dan teologi untuk buku ini, menyediakan latar belakang untuk analisis terperinci mukatta'at dalam bab-bab berikutnya. Ia menonjolkan keperluan untuk kerangka terstruktur dan menekankan signifikansi mukatta'at dalam memahami makna mendalam Al-Quran. Jika anda memerlukan penjelasan lanjut atau butiran tambahan, sila beritahu. Kerangka terstruktur untuk menganalisis mukatta'at. Untuk memahami sepenuhnya mukatta'at dan signifikansi mereka dalam Al-Quran, buku ini mencadangkan kerangka terstruktur yang mengintegrasikan metodologi numerik, linguistik, dan simbolik. Kerangka ini menyediakan pendekatan sistematik untuk menyingkap rahsia mukatta'at, membolehkan pembaca meneroka makna yang lebih mendalam dan mengungkap kebijaksanaan abadi Al-Quran. Di bawah kami menggariskan komponen utama kerangka ini. Analisis numerik. Analisis numerik mukatta'at melibatkan pengiraan nilai gematria dan akar digitalnya menggunakan sistem abjad, sistem angka Arab kuno, di mana setiap huruf sepadan dengan nilai numerik. Pendekatan ini mendedahkan corak dan simetri tersembunyi dalam teks Al-Quran. Pengiraan gematria. Setiap huruf dalam mukatta'at diberikan nilai abjad yang sepadan. Nilai huruf dijumlahkan untuk mendapatkan nilai gematria mukatta'at. Contoh, untuk alif lam mim, alm, nilai gematria dikira sebagai 14 mim waw jubjusat. Pengiraan akar digital. Digit nilai gematria dijumlahkan secara rekursif sehingga nombor 1 digit diperoleh. Contoh, untuk alif lam mim, alm, akar digital ialah 7 plus 1. Tafsiran. Corak numerik yang diperoleh daripada mukatta'at dianalisis untuk signifikansi teologi dan simboliknya. Contoh, nombor 8 yang diperoleh daripada alif lam mim dikaitkan dengan keseimbangan dan infinity, mencerminkan tema Al-Quran tentang aturan ilahi dan kebenaran abadi. Analisis linguistik. Analisis linguistik, mukatta'at menumpukan pada ciri fonetik dan semantiknya, meneroka bagaimana kombinasi huruf ini menyumbang kepada kecemerlangan lisan dan sastra Al-Quran. Analisis fonetik, sebutan mukatta'at dianalisis untuk memahami impak ritma dan melodinya terhadap bacaan Al-Quran. Contoh, alif lam mim disebut sebagai 3 huruf yang berbeza, mencipta corak ritma yang meningkatkan bacaan lisan Al-Quran. Analisis semantik, hubungan tematik antara mukatta'at dan surah yang diperkenalkannya diterokai. Contoh Yasin, memperkenalkan tema kebangkitan dan kuasa ilahi dalam surah Tigun Mam, mencadangkan hubungan simbolik antara huruf dan mesej surah. Analisis simbolik.
Analisis simbolik mukattaat melibatkan tafsiran makna teologi dan mistiknya, mengungkap pandangan rohani yang lebih mendalam yang ditawarkannya. Tafsiran teologi, setiap huruf dalam mukattaat dipetakan kepada sifat atau konsep ilahi. Contoh, dalam alif lam mim. Alif mewakili kesatuan, lam mewakili rahmat, dan mim mewakili ilmu. Tafsiran mistik, mukattaat diterokai untuk makna esoteriknya seperti hubungan dengan 11 nama Allah atau pencerahan rohani. Contoh, Hamim melambangkan nafas kehidupan dan rezeki ilahi, mencerminkan peranan Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Pembangunan ontologi pandangan yang diperoleh daripada analisis numerik, linguistik, dan simbolik diformalkan ke dalam ontologi Al-Quran, representasi terstruktur mukattaat dan hubungannya dengan konsep Al-Quran. Definisi konsep, setiap mukattaat ditakrifkan sebagai konsep dengan atribut seperti nilai gematria, akar digital, ciri fonetik, dan makna simbolik. Contoh, entry ontologi untuk alif mim termasuk gematria, 7 gisat akar digital, 8 fonetik. Disebut sebagai 3 huruf yang berbeza, semantik, tema panduan ilahi, rahmat, dan penghakiman. Teologi alif wal kesatuan, lam rahmat, mim ilmu, mistik, mewakili sifat-sifat ilahi Allah. Pemetaan hubungan, mukattaat dihubungkan dengan konsep Al-Quran yang berkaitan, membolehkan penaakulan semantik dan pengekstrakan pengetahuan yang canggih. Contoh, alif lam mim dihubungkan dengan konsep seperti panduan ilahi, rahmat, dan penghakiman. Carian semantik dan penaakulan ontologi Al-Quran membolehkan aplikasi canggih seperti enjin carian semantik dan alat pendidikan menjadikan pengetahuan Al-Quran lebih mudah diakses dan bermakna. Enjin carian semantik, pengguna boleh mendapatkan ayat Al-Quran berdasarkan makna dan bukannya kata kunci. Contoh, pertanyaan tentang rahmat ilahi mendapatkan ayat yang berkaitan dengan alif lam mim. Alat pendidikan, alat interaktif memudahkan pembelajaran kendiri dan hafalan Al-Quran. Contoh, pelajar boleh meneroka hubungan tematik antara ayat atau menguji pemahaman mereka melalui kuis, menjembatani tradisi dan kemodenan. Kerangka terstruktur menjembatani jurang antara kesarjanaan Islam tradisional dan paradigma saintifik moden, memastikan bahawa kebijaksanaan abadi Al-Quran kekal relevan di era digital. Dengan menggabungkan penafsiran tradisional dengan alat komputasi, kerangka ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan antara-disiplin untuk memahami makna mendalam Al-Quran. Kesimpulan, kerangka terstruktur untuk menganalisis mukattaat menyediakan pendekatan sistematik dan inovatif untuk memahami makna mendalam Al-Quran. Dengan mengintegrasikan metodologi numerik, linguistik, dan simbolik, kerangka ini membuka kunci corak dan pandangan tersembunyi yang tertanam dalam mukattaat, menawarkan perspektif segar tentang kebijaksanaan abadi Al-Quran. Ontologi Al-Quran yang terhasil membolehkan aplikasi canggih seperti enjin carian semantik dan alat pendidikan, menjadikan pengetahuan Al-Quran lebih mudah diakses dan bermakna di era digital. Bab ini menggariskan kerangka terstruktur untuk menganalisis mukattaat, menyediakan peta jalan untuk penerokaan terperinci dalam bab-bab berikutnya. Jika anda memerlukan penjelasan lanjut atau butiran tambahan, sila beritahu. Analisis numerik mukattaat. Analisis numerik mukattaat adalah asas kepada kerangka terstruktur yang dicadangkan dalam buku ini. Dengan mengira nilai gematria dan akar digitalnya menggunakan sistem abjad, kita mengungkap corak dan simetri tersembunyi dalam teks Al-Quran. Bab ini menyediakan penerokan terperinci tentang analisis numerik 14 set mukattaat, menawarkan pandangan tentang makna yang lebih mendalam. Sistem abjad, sistem catka arf kuno di mana setiap huruf sepada nilai numerik. Sistem ini digunakan untuk mengira nilai gematria mukattaat, mendedahkan signifikansi numeriknya. Huruf nilai abjad alif, 1, mim 1, mulaf 10, atuf, kaf 20. Sistem aksiomatik Al-Quran merujuk kepada pendekatan yang terstruktur, logik dan sistematik untuk memahami dan mentafsirkan Al-Quran. Ia sering menggunakan prinsip logik formal, ontologi, dan linguistik komputasional. Sistem ini bertujuan untuk mengeluarkan ilmu yang terstruktur, mewujudkan hubungan antara konsep dan mencipta rangka kerja untuk memahami makna dan tema Al-Quran. Berikut adalah penerokaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana sistem aksiomatik Al-Quran berfungsi, disokong oleh ayat-ayat Al-Quran dan justifikasi. Apakah sistem aksiomatik Al-Quran? Sistem aksiomatik Al-Quran adalah rangka kerja metodologi yang mengaplikasikan penaakulan logik, ontologi, dan analisis komputasional pada teks Al-Quran. Ia bertujuan untuk menentukan konsep utama,
mengenal pasti dan mengkategorikan konsep contohnya, keadilan, rahmat, iman, dan hubungan mereka. Mewujudkan hubungan logik, menggunakan logik predikat untuk memetakan hubungan antara konsep, seperti syaitan adalah jin atau Allah adalah pencipta. Mencipta ilmu terstruktur, membangunkan ontologi yang mewakili ilmu Al-Quran dalam format yang boleh dibermesin, membolehkan analisis semantik dan penaklulan lanjutan. Mengapa sistem aksiomatik Al-Quran penting? Memelihara makna. Al-Quran adalah teks yang kompleks dengan makna yang berlapis-lapis. Sistem aksiomatik memastikan bahawa tafsiran tetap konsisten dan setia kepada teks asal. Memudahkan pemahaman moden. Dengan menggunakan alat komputasional, sistem ini menjadikan ilmu Al-Quran mudah diakses oleh khalayak moden, termasuk penyelidik, pendidik, dan pelajar. Menyokong penyelidikan antara disiplin. Sistem ini menghubungkan teologi, linguistik, dan sains komputer, membolehkan pandangan baharu dalam kajian Al-Quran. Bagaimana sistem aksiomatik Al-Quran berfungsi? Pembangunan ontologi, pengenalpastian konsep. Konsep utama Al-Quran, contohnya Al-Quran, Lailatul Qadar, dikenal pasti dan ditakrifkan. Hubungan semantik. Hubungan antara konsep diwujudkan menggunakan logik predikat. Contohnya, syaitan adalah jin, diwakili sebagai hubungan keahlian set. Penandaan entiti dinamakan, nama orang, tempat, dan peristiwa yang disebut dalam Al-Quran dihubungkan dengan konsep yang sepadan dalam ontologi. Penaakulan logik. Penaakulan analogis, teks Al-Quran sering menggunakan analogi untuk menerangkan idea yang kompleks. Contohnya, Al-Quran membandingkan menunaikan nazar dengan membayar hutang, menekankan kepentingan menunaikan kewajiban. Konsensus. Sistem ini menggabungkan prinsip konsensus di kalangan ulama yang dianggap sebagai bentuk bukti aksiomatik dalam perundangan Islam. Analisis komputasional, anotasi morfologi. Setiap perkataan dalam Al-Quran dianalisis untuk struktur tata bahasanya, sintaksis, dan morfologi. Ini membantu menyelesaikan kata ganti nama dan menjelaskan makna. Contohnya, dalam surah Al-Qadr, satu kata ganti nama kami diselesaikan untuk merujuk kepada Allah. Tree bank pergantungan, teks Al-Quran dipetakan ke dalam tree bank sintaksis, mewakili struktur linguistik ayat menggunakan teori graf matematik. Ayat-ayat Al-Quran dan justifikasi hubungan ontologi, surah Al-Baqarah. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Ayat ini menetapkan Allah sebagai konsep utama dalam ontologi Al-Quran, dengan sifat-sifat seperti yang tetap hidup dan yang kekal selama-lamanya mentadbirkan, mendefinisikan sifatnya. Surah Al-Jin, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah pergi mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Ayat ini menghubungkan konsep jin dengan kategori makhluk yang lebih luas, seperti yang diwakili dalam ontologi Al-Quran. Penaakulan logik, surah Al-Baqarah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ayat ini menggunakan penaakulan logik untuk menekankan keadilan ilahi, konsep utama dalam sistem aksiomatik Al-Quran. Surah An-Nisa, 14. Dan sesiapa yang menentang Rasul Muhammad sesudah jelas petunjuk baginya, nescaya Allah akan mengazabnya dengan azab seksa yang besar. Ayat ini menyokong prinsip konsensus, ijma' dengan menekankan kepentingan mengikuti pemahaman kolektif umat Islam. Analisis komputasional. Surah Al-Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata ganti nama kami diselesaikan untuk merujuk kepada Allah melalui anotasi morfologi, menunjukkan keupayaan sistem untuk menjelaskan rujukan yang samar-samar. Kesimpulan, sistem aksiomatik Al-Quran adalah alat yang ampuh untuk memahami dan mentafsirkan Al-Quran dengan cara yang terstruktur dan logik. Dengan menggabungkan ontologi, penaakulan logik, dan analisis komputasional, sistem ini memelihara makna Al-Quran, memudahkan pemahaman moden, dan menyokong penyelidikan antara disiplin. Ayat-ayat Al-Quran dan prinsip seperti konsensus, ijma', dan analogi, Qiyas, menyediakan asas yang kukuh untuk pendekatan ini dan ketepatannya. Untuk penerokan lanjut, rujuk sumber yang dipetik untuk pandangan yang lebih terperinci. Konsep punca digital Al-Quran, sistem aksiomatik, dan kaitannya dengan muqatta'at. Huruf-huruf terputus dalam Al-Quran mewakili persilangan yang menarik antara matematik, teologi, dan linguistik komputasional. Rangka kerja ini menghubungkan fisik Newtonian klasik, mekanik kuantum, dan teologi Islam, menawarkan pendekatan berstruktur untuk memahami makna yang lebih mendalam dalam Al-Quran.
Berikut adalah penerokaan terperinci mengenai topik ini. Punca digital Al-Quran dan sistem aksiomatik. Punca digital bagi sesuatu nombor ialah hasil tambah digit-digitnya secara berulang sehingga mendapat nombor satu digit. Contohnya, punca digital bagi 45 ialah 9. 4 plus 5 = 9. Dalam konteks Al-Quran, punca digital telah digunakan untuk meneroka corak dan simetri berangka dalam teks. Sering dikaitkan dengan mukatta'at, huruf-huruf terputus yang muncul pada permulaan 29 surah. Rangka kerja aksiomatik. Sistem aksiomatik memformalkan ilmu menggunakan satu set aksiom dan peraturan logik. Dalam kajian Al-Quran, pendekatan ini telah digunakan untuk mencipta ontologi berstruktur dan model komputasional yang menganalisis kandungan linguistik dan tematik Al-Quran. Mukatta'at sebagai unsur aksiomatik. Huruf-huruf terputus. Contohnya alif, lam, mim, ha, mim. Sering ditafsirkan sebagai unsur simbolik atau aksiomatik yang memperkenalkan tema atau konsep utama dalam surah masing-masing. Makna mereka masih diperdebatkan, tetapi ia adalah penting kepada kepaduan struktur dan berangka Al-Quran. Daripada rangka kerja Newtonian kepada kuantum peralihan, daripada fizik Newtonian kepada mekanik kuantum, menyediakan kanta metafora untuk memahami sistem aksiomatik Al-Quran. Fizik Newtonian adalah deterministik, manakala mekanik kuantum memperkenalkan fenomena probabilistik dan bergantung kepada pemerhati. Begitu juga, sistem Al-Quran mengimbangi takdir ilahi, qadar, dengan kehendak bebas manusia, ikhtiar, mencerminkan interaksi yang bernuansa antara determinisme dan pilihan. Determinisme Newtonian. Dalam fizik klasik, alam semesta beroperasi seperti mekanisme jam, dengan hubungan sebab akibat yang boleh diramal. Ini selaras dengan konsep Al-Quran tentang takdir ilahi qadar, di mana ilmu Allah merangkumi semua peristiwa. Superposisi kuantum. Mekanik kuantum membenarkan zarah wujud dalam bagai keadaan secara serentak sehingga diperhatikan. Ini mencerminkan pandangan Al-Quran tentang kehendak bebas manusia, di mana individu memilih daripada pelbagai laluan yang berpotensi. Semuanya diketahui oleh Allah. Keruntuhan fungsi gelombang, keruntuhan keadaan kuantum kepada satu hasil selari dengan idea Al-Quran tentang accountability moral, di mana pilihan manusia membawa kepada akibat yang pasti dalam kehidupan ini dan akhirat. Mukatta'at menghubungkan matematik dan teologi. Mukatta'at ialah gabungan 1 hingga 5 huruf Arab yang muncul pada permulaan 29 surah. Kepentingannya diperdebatkan, tetapi ia sering ditafsirkan sebagai perwakilan simbolik. Setiap huruf boleh melambangkan sifat atau konsep ilahi. Contohnya, alif lam mim boleh mewakili nama atau sifat Allah. Kod numerologi. Setengah sarjana seperti Rashad Khalifa telah meneroka corak berangka dalam mukatta'at, mengaitkannya dengan nombor 19 dan struktur matematik lain. Soh linguistik dan semantik. Huruf-huruf tersebut boleh berfungsi sebagai penanda tematik, memperkenalkan idea utama atau alat retorik dalam surah masing-masing. Pendekatan komputasional dan ontologi. Alat komputasional moden telah membolehkan pembangunan ontologi Al-Quran dan enjin carian semantik yang menganalisis struktur dan makna Al-Quran. Sistem ini menggunakan prinsip aksiomatik untuk mengekstrak konsep, mengenal pasti dan mengkategorikan tema Al-Quran seperti keadilan, rahmat, dan iman, memetakan hubungan, mewujudkan hubungan logik antara konsep seperti Allah adalah pencipta atau syaitan adalah jin, membolehkan carian semantik, memudahkan pertanyaan lanjutan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan makna dan bukannya kata kunci. Integrasi sains dan teologi. Sistem aksiomatik Al-Quran menyediakan rangka kerja untuk mengintegrasikan perspektif saintifik dan teologi. Contohnya, metafora kuantum. Prinsip kuantum seperti superposisi dan keruntuhan fungsi gelombang digunakan sebagai metafora untuk menerangkan konsep Al-Quran seperti kehendak bebas, takdir, dan accountability moral. Pengesahan digital. Kaedah komputasional memastikan integriti teks Al-Quran digital, memelihara ketulenannya, dan mencegah pengubahsuaian. Penyelidikan antara disiplin. Sistem Al-Quran menghubungkan bidang seperti linguistik, sains komputer, dan teologi, menawarkan pandangan baharu tentang struktur dan makna Al-Quran. Kesimpulan, punca digital Al-Quran dan sistem aksiomatik daripada rangka kerja Newtonian kepada kuantum mewakili sintesis yang mendalam antara matematik, sains, dan teologi. Dengan meneroka mukatta'at dan kepentingan berangka, linguistik, dan simboliknya, rangka kerja ini menawarkan pendekatan berstruktur untuk memahami makna yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Ia juga menonjolkan kerelevanan Al-Quran kepada paradigma saintifik dan komputasional moden, menghubungkan tradisi dan inovasi dalam kajian teks Islam.
Untuk penerokaan lanjut, rujuk sumber yang dipetik untuk pandangan yang lebih terperinci. Sistem aksiomatik Al-Quran merujuk kepada pendekatan yang terstruktur, logik dan sistematik untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ia seringkali menggunakan prinsip logik formal, ontologi, dan linguistik komputasional. Walaupun Al-Quran sendiri adalah teks keagamaan, penafsiran dan analisisnya telah berkembang selama berabad-abad, menggabungkan metodologi yang selaras dengan penaakulan aksiomatik. Berikut adalah penerokaan terperinci tentang perkembangan sejarahnya. Asas awal, tradisi lisan dan menghafal. Pada awalnya, Al-Quran dipelihara melalui tradisi lisan, dengan umat Islam awal menghafal ayat-ayatnya. Kaedah pemeliharaan ini bergantung pada ingatan kolektif masyarakat, memastikan ketepatan dan kesinambungan teks. Struktur linguistik Al-Quran, dengan kualiti berirama dan puitisnya, memudahkan penghafalan dan pembacaan, meletakkan asas untuk analisis sistematik kemudian hari. Penyusunan dan kanonisasi. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Al-Quran disusun menjadi teks bertulis di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Uthman ibn Affan. Proses ini melibatkan pengesahan serpihan bertulis dan bacaan lisan, memastikan versi yang seragam dan berwibawa yang dikenali sebagai Kod Uthmani. Proses kanonisasi sangat konservatif, bertujuan untuk memelihara mesej ilahi Al-Quran tanpa perubahan. Walau bagaimanapun, penemuan manuskrip awal seperti manuskrip Sana'a menunjukkan sedikit variasi teks, menunjukkan pemahaman yang berkembang mengenai struktur dan kandungan Al-Quran. Perkembangan tafsir bidang tafsir, tafsiran Al-Quran, muncul untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara sistematik. Para mufasir awal seperti Ibn Abbas dan Mutil ibn Sulaiman menumpukan pada konteks linguistik, sejarah, dan teologi, meletakkan asas untuk penafsiran terstruktur. Menjelang abad ke-8, tafsir menjadi disiplin formal, dengan para sarjana seperti Al-Tabari menyusun tafsir komprehensif yang menggabungkan hadis, tradisi Nabi, dan naratif sejarah. Pendekatan aksiomatik dalam ilmu klasik. Para sarjana klasik mula menerapkan kaedah logik dan sistematik untuk penafsiran Al-Quran. Contohnya, Fakhr al-Din al-Razi, abad ke-12, menggunakan penaakulan falsafah untuk menganalisis konsep Al-Quran, menggabungkan teologi dengan logik. Konsep nasak, di mana ayat yang kemudiannya menggantikan ayat yang terdahulu, memerlukan pendekatan sistematik untuk memahami susunan kronologi dan tujuan perundangan Al-Quran. Prinsip ini adalah contoh utama penaakulan aksiomatik dalam kajian Al-Quran. Kaedah komputasional dan ontologi moden. Pada masa kini, para sarjana telah menerapkan linguistik komputasional dan ontologi untuk menganalisis Al-Quran. Pembelajaran ontologi aksiomatik (OL) adalah salah satu kaedah sedemikian, menggunakan aksioma formal untuk mengekstrak dan mewakili pengetahuan Al-Quran dalam format terstruktur. Pendekatan moden ini bertujuan untuk mencipta ontologi yang boleh dibaca mesin, membolehkan analisis semantik lanjutan, dan sistem soal-jawab untuk kajian Al-Quran. Cabaran dan perdebatan, kerumitan linguistik dan makna berlapis-lapis Al-Quran menimbulkan cabaran untuk sistem aksiomatik. Para sarjana mesti mengimbangi logik formal dengan nuansa rohani dan kontekstual teks. Perdebatan juga wujud mengenai konteks sejarah Al-Quran dan hubungannya dengan tradisi pra-Islam yang mempengaruhi penafsiran dan pemodelan aksiomatiknya. Kesimpulan, sistem aksik Al-Quran mencerminkan evolusi ilmu Islam daripada pemeliharaan lisan dan tafsir awal kepada kaedah komputasional moden. Pendekatan sistematik ini telah membolehkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur, makna, dan kerelevanan Al-Quran dalam pelbagai konteks sejarah dan intelektual. Untuk penerokaan lanjut, rujuk sumber yang dipetik untuk pandangan terperinci. Sejarah Al-Quran, kitab suci agama Islam, bermula dari wahyu pertama kepada Nabi Muhammad 570-632 Masihi, hinggalah kepada penyusunan, penyebaran, dan penetapannya sebagai kitab suci. Di bawah ini adalah gambaran terperinci tentang perkembangan sejarahnya. Wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, bermula pada tahun 610 Masihi di Mekah dan berterusan sehingga kematiannya pada tahun 632 Masihi di Madinah. Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril dan pada awalnya dihafal oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Teks Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, menangani peristiwa, persoalan dan cabaran khusus yang dihadapi oleh masyarakat Islam awal. Penurunan secara beransur-ansur ini membolehkan bimbingan dan penyesuaian secara perlahan kepada keperluan masyarakat. Penyusunan Al-Quran. Semasa hayat Nabi Muhammad, Al-Quran kebanyakannya dipelihara secara lisan,
walaupun beberapa ayat ditulis pada bahan seperti daun kurma, kulit binatang, dan tulang. Menghafal adalah kaedah pemeliharaan utama kerana budaya lisan di Arab pada abad ke-7. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Khalifah pertama, Abu Bakar, memulakan usaha menyusun Al-Quran menjadi satu teks bertulis. Usaha ini diketuai oleh Zaid bin Thabit yang mengumpulkan cebisan tulisan dan menyematnya dengan ingatan mereka yang telah menghafal Al-Quran. Khalifah ketiga, Uthman bin Affan, menyeragamkan teks Al-Quran sekitar tahun 650 Masihi untuk menyelesaikan percanggahan bacaan di kalangan wilayah Islam yang semakin luas. Versi piawai ini, yang dikenali sebagai Kod Uthmani, menjadi teks rujukan Al-Quran. Penetapan dan penyebaran Kod Uthmani menetapkan bentuk kanun Al-Quran yang kekal tidak berubah sejak abad ke-7. Teks ini mengandungi 11 bab surah yang disusun bukan mengikut kronologi. Pemeliharaan Al-Quran dikaitkan dengan tradisi lisan dan bertulis. Berjuta-juta umat Islam telah menghafal keseluruhan teks, amalan yang berterusan sehingga hari ini. Perspektif sejarah dan akademik cendekiawan Barat telah membahaskan perkembangan sejarah Al-Quran dengan sebahagiannya mencadangkan evolusi teks berdasarkan manuskrip awal seperti manuskrip Sana'a yang mengandungi palimpsest, lapisan teks. Ilmuwan Islam tradisional berpendapat bahawa Al-Quran telah dipelihara tanpa perubahan seperti yang ditegaskan dalam ayat Al-Quran seperti 19-9 yang menyatakan kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Analisis kronologi bab-bab Al-Quran diklasifikasikan sebagai Makkiyah atau Madaniyah berdasarkan tempoh wahyu. Surah Makkiyah memberi tumpuan kepada tema teologi, manakala surah Madaniyah membincangkan isu-isu perundangan dan sosial. Memahami susunan kronologi wahyu adalah penting untuk menafsirkan hukum yang dimansuhkan dan menghargai proses beransur-ansur perundangan Islam. Pengaruh terhadap pemikiran Islam, Al-Quran telah membentuk teologi, undang-undang dan budaya Islam. Tafsirannya telah berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh konteks sejarah, politik dan intelektual. Cendekiawan moden terus meneroka kerelevanan Al-Quran dengan isu-isu semasa, menekankan ajaran etika dan moralnya. Kesimpulan, sejarah Al-Quran mencerminkan peranan utamanya dalam Islam sebagai wahyu ilahi yang dipelihara melalui tradisi lisan dan bertulis. Penyusunan dan penetapannya sebagai kitab suci memastikan ketulenannya. Sementara tafsirannya terus berkembang, menangani keperluan masyarakat Islam, merentasi masa dan ruang. Untuk maklumat lanjut, rujuk sumber yang cukup. Al-Quran bukan sekadar kitab suci bagi umat Islam. Ia adalah cahaya petunjuk, sumber kebijaksanaan dan panduan hidup. Al-Quran menawarkan panduan lengkap yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia, daripada tingkah laku peribadi hingga keadilan sosial, daripada perkembangan rohani hingga prinsip perundangan. Di terasnya terletak sistem kepercayaan dan nilai yang mendalam dan rumit. Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep abstrak tetapi bertujuan untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Sistem ini yang sering dirujuk sebagai sistem aksiomatik Al-Quran berfungsi sebagai asas bagi undang-undang dan etika Islam. Ia adalah sistem yang telah dikaji dan ditafsirkan dengan teliti oleh para cendekiawan selama berabad-abad. Memahami sistem ini adalah kunci untuk memahami kedalaman dan kekayaan pemikiran Islam. Ia bukan sahaja memerlukan pembacaan teks tetapi juga penghayatan, renungan terhadap maknanya dan aplikasi ajarannya kepada isu-isu semasa. Sistem aksiomatik Al-Quran dibina berdasarkan satu set prinsip asas. Prinsip-prinsip ini adalah seperti akar pokok, memberikan kestabilan makanan kepada keseluruhan struktur. Prinsip-prinsip ini, yang diambil terus daripada Al-Quran, bertindak sebagai aksiom. Ia adalah kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, yang menjadi asas untuk penaklukan dan deduksi selanjutnya. Aksiom adalah kebenaran yang terbukti dengan sendirinya yang membentuk asas untuk penaklukan dan deduksi selanjutnya. Ia adalah titik permulaan dari mana sistem pemikiran yang luas dan rumit dibangunkan. Daripada prinsip-prinsip teras ini, satu rangka kerja yang komprehensif muncul, membimbing umat Islam dalam semua aspek kehidupan. Rangka kerja ini tidak statik, ia berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan cabaran baharu. Sistem ini tidak bertujuan untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel. Ia direka bentuk untuk menjadi dinamik, membenarkan tafsiran dan penyesuaian dalam konteks dan masa yang berbeza. Sebaliknya, ia menyediakan satu set prinsip panduan yang boleh diaplikasikan kepada pelbagai situasi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas moral,
membantu orang yang beriman menavigasi kerumitan hidup. Al-Quran sendiri menekankan kepentingan akal dan renungan. Ia menggalakkan orang yang beriman untuk menggunakan intelek mereka, bertanya, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Ia menggalakkan orang yang beriman untuk merenungkan ayat-ayatnya, mencari ilmu, dan terlibat dalam wacana yang bernas. Proses renungan dan perbincangan ini adalah penting untuk pertumbuhan pribadi dan masyarakat. Sistem aksiomatik Al-Quran adalah bukti kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam Al-Quran. Ia adalah sistem yang telah dipelihara dan diwariskan dengan teliti turun-temurun. Ia adalah sistem yang telah teruji oleh masa, memberikan panduan dan kejelasan kepada generasi umat Islam. Relevan dan aplikasinya tidak berkurang dengan peredaran masa. Semasa kita mendalami selok-beloknya, kita mula menghargai keindahan dan kerelevanan mendalam mesej Al-Quran. Sistem aksiomatik Al-Quran bukan sekadar satu set peraturan. Ia adalah tradisi hidup yang terus memberi inspirasi dan membimbing berjuta-juta orang di seluruh dunia. Mesej Al-Quran adalah universal, melangkaui masa dan tempat. Ia berbicara kepada keadaan manusia, menawarkan pandangan dan panduan yang relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu. Sistem aksiomatik Al-Quran adalah cerminan kebijaksanaan ilahi yang meresapi Al-Quran. Ia adalah sistem yang mengajak kita untuk meneroka, bertanya, dan berkembang dalam pemahaman kita tentang Tuhan. Semasa kita terus mengkaji dan merenungkan Al-Quran, kita menemui lapisan makna dan pandangan baharu. Sistem aksiomatik Al-Quran adalah bukti kedalaman dan kekayaan mesej Al-Quran. Ia adalah sistem yang mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan, memberi inspirasi kepada perubahan, dan membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Sistem aksiomatik Al-Quran adalah pelan tindakan ilahi untuk kehidupan yang mempunyai tujuan, makna, dan kepuasan. Semasa kita menerima pelan tindakan ilahi ini, kita memulakan perjalanan penemuan, pertumbuhan, dan pencerahan rohani. Sistem aksiomatik Al-Quran adalah satu anugerah, sumber panduan, dan suar cahaya bagi semua yang ingin memahami dan hidup mengikut ajarannya. Sistem aksiomatik Quran membentuk asas perundangan Islam, membimbing umat Islam ke arah kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Teks suci ini yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun dianggap sebagai sumber panduan utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia bukan sekadar kitab ritual keagamaan tetapi panduan lengkap untuk kehidupan, merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Ia menyediakan kerangka untuk mendapatkan hukum dan memahami prinsip di sebaliknya. Ayat-ayat Quran dikaji dengan teliti oleh para ulama yang menafsirkan maknanya untuk menangani isu-isu semasa. Proses ini yang dikenali sebagai tafsir, melibatkan analisis bahasa, sejarah dan konteks yang mendalam untuk memastikan mesej ilahi difahami dan diaplikasikan dengan tepat. Dua sumber utama mempunyai kepentingan utama dalam sistem ini, Quran dan Sunnah. Walaupun Quran adalah firman Allah secara langsung, Sunnah merangkumi ajaran dan amalan Nabi Muhammad yang menjadi contoh hidup bagi prinsip-prinsip Quran dalam tindakan. Quran yang dianggap sebagai firman Allah secara literal merupakan sumber utama hukum Islam. Ayat-ayatnya bukan sahaja dibaca tetapi dihafal, diulang-ulang dan direnungkan oleh berjuta-juta umat Islam setiap hari. Bahasa Quran, bahasa Arab dipelihara dalam bentuk asalnya, memastikan mesej ilahinya kekal utuh sepanjang zaman. Ayat-ayatnya mengandungi perintah, larangan dan prinsip yang jelas yang membentuk cara hidup Islam. Ini termasuk panduan tentang ibadah, moral, keadilan sosial dan tingkah laku pribadi. Quran menangani keperluan rohani dan duniawi manusia, menawarkan penyelesaian kepada cabaran hidup dan menggalakkan kewujudan yang seimbang dan harmoni. Daripada soal ibadah dan interaksi sosial kepada prinsip ekonomi dan keputusan undang-undang, Quran menyediakan panduan yang komprehensif. Ia menggariskan hak dan tanggungjawab individu, kepentingan keluarga dan masyarakat, dan prinsip keadilan dan kesaksamaan. Ajaran Quran menggalakkan masyarakat yang adil di mana hak semua orang termasuk wanita, kanak-kanak dan minoriti dihormati dan dijunjung tinggi. Melengkapi Quran adalah sunnah, kehidupan teladan Nabi Muhammad, semoga Allah merahmatinya. Sunnah merangkumi perkataan, perbuatan dan penerimaannya yang memberikan contoh praktikal tentang cara hidup mengikut ajaran Quran. Kehidupan Nabi menjadi teladan bagi umat Islam, menunjukkan bagaimana melaksanakan panduan ilahi dalam situasi seharian. Tindakan, perkataan dan kelulusan Nabi berfungsi sebagai demonstrasi praktikal ajaran Quran.
Literatur hadis yang mencatat sunnah disahkan dan dikaji dengan teliti untuk memastikan ketepatannya. Para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan kebolehpercayaan mereka, menyediakan kerangka kerja yang kukuh untuk memahami panduan Nabi. Sunnah menerangi prinsip-prinsip Quran, memberikan konteks dan menjelaskan aplikasinya dalam pelbagai situasi. Ia membantu umat Islam memahami makna yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Quran dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Sunnah membincangkan aspek kehidupan yang mungkin tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Quran, menawarkan panduan terperinci tentang isu-isu daripada kebersihan diri kepada pemerintahan. Bersama-sama, Quran dan Sunnah membentuk dua tiang utama hukum Islam. Ia tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi, dengan Quran menyediakan prinsip asas dan Sunnah menawarkan pelaksanaan praktikal. Sinergi ini memastikan bahawa hukum Islam kekal dinamik dan relevan, mampu menangani keperluan masyarakat yang sentiasa berkembang. Quran menetapkan prinsip-prinsip asas, manakala Sunnah menunjukkan pelaksanaan praktikalnya. Pendekatan dua hala ini memastikan bahawa panduan ilahi bukan sahaja bersifat teori, tetapi hidup dan dialami. Ia membolehkan umat Islam menavigasi kerumitan hidup dengan peta jalan ilahi yang jelas. Memahami sumber-sumber ini adalah penting untuk memahami turunan hukum Islam dan menghargai kebijaksanaan di sebaliknya. Ia memerlukan kajian dan renungan yang mendalam, dibimbing oleh para ulama yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menguasai teks-teks suci ini. Melalui pemahaman ini, umat Islam dapat berhubung dengan iman mereka pada tahap yang lebih mendalam, mencari inspirasi dan panduan dalam kebijaksanaan abadi Quran dan Sunnah. Walaupun Al-Quran dan Sunnah menjadi asas perundangan Islam, ia tidaklah merangkumi setiap situasi yang mungkin timbul dalam kehidupan umat Islam. Perundangan Islam mengakui keperluan untuk menjadi fleksibel dan menyesuaikan diri dengan situasi baharu yang tidak dinyatakan secara khusus dalam sumber utama ini. Di sinilah ijma, iaitu kata sepakat para ulama, dan qiyas, iaitu penaakulan secara analogi, memainkan peranan sebagai sumber sekunder hukum Islam. Alat ini membolehkan para ulama untuk memperluaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah kepada keadaan-keadaan baharu dan yang belum pernah berlaku sebelum ini. Ijma merujuk kepada kata sepakat yang dicapai oleh ulama Islam yang berkelayakan mengenai sesuatu perkara. Ia adalah persetujuan bersama yang mencerminkan suara ulama yang bersatu. Apabila berhadapan dengan isu-isu yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran atau Sunnah, para ulama secara kolektif akan menganalisis prinsip-prinsip yang sedia ada dan mencapai kata sepakat. Proses ini melibatkan perdebatan, perbincangan dan penelitian pelbagai perspektif yang teliti bagi memastikan kata sepakat tersebut berasas dan selaras dengan ajaran Islam. Ini memastikan bahawa hukum-hukum yang dibuat tetap selaras dengan semangat keseluruhan hukum Islam, mengekalkan integriti dan relevansinya. Kata sepakat yang dicapai melalui ijma dianggap mengikat dan berautoriti, memberikan panduan yang jelas kepada umat Islam. Qiyas pula melibatkan penggunaan prinsip-prinsip yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah kepada situasi baharu melalui penaakulan analogi. Ia adalah kaedah untuk membuat kesimpulan hukum dengan membandingkan kes-kes baharu dengan contoh-contoh yang telah ditetapkan. Dengan mengenal pasti persamaan asas antara kes baharu dan hukum yang sedia ada, para ulama boleh membuat kesimpulan hukum untuk isu-isu semasa. Kaedah ini membolehkan hukum Islam diperluaskan untuk merangkumi keadaan-keadaan baharu dan yang sentiasa berubah, memastikan ia kekal relevan dan boleh diaplikasikan. Sumber sekunder ini, ijma dan qiyas, menunjukkan dinamisme hukum Islam dan keupayaannya untuk menangani cabaran yang sentiasa berubah. Ia menyediakan rangka kerja untuk penafsiran dan adaptasi yang berterusan, membolehkan perundangan Islam bertindak balas terhadap keperluan masyarakat yang berubah-ubah. Ia memastikan bahawa perundangan Islam kekal relevan dan boleh diaplikasikan dalam dunia yang sentiasa berubah. Dengan menggabungkan kebijaksanaan kolektif para ulama dan prinsip-prinsip penaakulan analogi, hukum Islam dapat menavigasi kerumitan kehidupan moden sambil kekal setia kepada ajaran asasnya. Untuk memahami sistem aksiomatik Al-Quran, kita perlu mendalami selok-belok bahasa Arab. Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab menggunakan pelbagai nuansa linguistik, metafora, dan gaya bahasa yang kaya. Menghargai nuansa-nuansa ini sangat penting untuk mendapatkan makna yang sepenuhnya dari teks tersebut. Contohnya,
Satu perkataan Arab boleh mempunyai pelbagai makna bergantung pada konteksnya. Memahami nuansa makna yang halus ini penting untuk penafsiran yang tepat. Begitu juga, Al-Quran sering menggunakan metafora dan alegori untuk menyampaikan konsep-konsep yang mendalam. Mengenali gaya bahasa ini membolehkan kita membuka lapisan pemahaman yang lebih dalam. Lebih-lebih lagi, ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dengan tema dan idea yang berulang dan berkembang di seluruh teks. Menganalisis hubungan ini membantu kita menghargai kesinambungan dan kesatuan mesej Al-Quran. Dengan mempelajari bahasa Al-Quran, kita akan lebih well sekarang dan bercomitansi.